أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah,
nescaya kamu disayangi oleh Allah, kamu dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala Maha pengampun segala dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah Ta'ala Maha penyayang lagi Maha Ghafur Rahim, penyayang, pengampun dan penyayang. Alhamdulillah, malam ni dapat kita teruskan pengajian. Masya Allah, ujian daripada Allah Ta'ala. Kita pula kena dengan PKPB. Cikgu Zul seronok tak boleh pergi sekolah. Cuti kat sebulan tak payah, tahun depan baru buka sekolah balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harap Allah Ta'ala tarik wabak ini, penyakit ini jauh daripada kita. Amin. Dan sebenarnya ini mungkin akibat daripada dosa maksiat, kerosakan yang kita buat sendiri. Allah sebut zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah, telah muncullah kerosakan di darat dan di lautan akibat daripada tangan-tangan manusia itu sendiri, perbuatan kerosakan yang dibuat oleh manusia. Liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya manusia itu dia ingat, dia berwaspada, dia berjaga-jaga, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, bila datang musibah ujian, dia satu peringatan, inzar, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, maksudnya jamaah boleh diteruskan dengan jumlah ikut SOP lah kan. Kuliah pun boleh juga, tapi dengan kuantiti yang sedikit. Sedikit dah ni. Malam ni tak mula ke. Esok macam mana surah? Teruskan lah kuliah lah, terus. 30 orang banyak lah. 30 orang, no? Jadi kita terus juga, insya-Allah. Kita buat live, lepas ni kena buat live lah lepas ni. Saya pun insya-Allah kuliah kena buat live. Tapi hak tak mengaji juga lah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumaat pun ikut keluasan dalaman masjid tersebut. Alhamdulillah lah masih dibenarkan untuk kita salat. Sebab kita harap benda ni sebagai mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita doa banyak-banyak, Allah Ta'ala tarik musibah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahu Akbar. Tak mana muka soal itu? Muka soal 143. 143 atas kali kan? Bagi umat. Baik, kita tengok kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat 143. Pada bab yang keempat. Panggan yang kedua, no? Baik. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala fi dari amin. Bagi umat yang tahu diri, berkepribadian, teguh megang dan meyakini yang hak dan kebaikan, tentulah tidak mahu mengikuti jejak langkah orang lain yang akibatnya akan bawa kepada kecelakaan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairun, kamu, kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang boleh membawa kebaikan kepada manusia, membawa kebaikan pada seluruh manusia ini dengan apa? Dengan ta'muru, melakukan, menyuruh kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Dia kena dua sekali. Satu saja tak jadi. Dia kena suruh dan dia kena cegah.
Apatah lagi kalaulah ianya berlawanan dengan prinsipnya. Prinsip apa? Prinsip orang umat yang berkeperadian, teguh, megang, yakin dengan hak dan kebaikan ni, maka berlawanan dengan prinsip Islam itu sendiri, prinsip orang yang ada iman dan takwa kepada Allah. Dan sekiranya dia mengikutinya juga, berarti kepribadiannya lemah. Maksudnya pemikiran tidak waras lagi, tunduk menyerah kepada keinginan hawa nafsu, dan akhirnya terjerumus ke lubang kehancuran dan penyelewengan. Nak baca satu-satu kan? Satu-satu kan? Dia tak apa nak boleh pergi. Tambah baca tu. Itulah dia bentuk jahiliah yang diselamatkan oleh Allah dengan mengutuskan Rasulnya, menurunkan kitab dan syariatnya. Dia mudah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW diutuskan tidak lain tidak bukan kerana apa? Kerana dia nak selamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Dia nak kita ni selamat daripada segala bentuk jahiliah yang dilakukan pada orang zaman jahiliah. Dulu pun kita sebelum Islam pun zaman nenek moyang kita pun duduk dalam keadaan jahiliah. Dengan sembah patung, dia percaya kepada segala khurafat dan sebagainya. Tu ialah bentuk jahiliah, bentuk-bentuk khurafat, bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Datang Islam dengan apa? Dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW, dan diwarisi oleh para ulama, pendakwah-pendakwah bertebaran mereka sampai kepada kita untuk selamat daripada bala dan ancaman azab neraka Allah. Baik itu kita kena beruntung, kita kena rasa bersyukur Islam, nikmat iman dan Islam tu sampai kat kita. Bayang kalau tak sampai, agak-agak kita duk sembah tok pekong ni bah. Wa na'uzubillah min zalik. Kalau ikut nenek moyang dulu lah. Ada hak percaya anismi, hak tak percaya apa nama nenek moyang, tak percaya pada apa nama perkara yang kaut dan sebagainya. Dan ada hak jenis tu pun ada lagi. Baru ni saya pergi ke orang asli, perkampungan orang asli di Ulu Legong. Satu-satunya orang asli kat Kedah ni situ Ulu Legong. Jadi pada daripada suku Sinui, apa dah? Senui. Ada satu suku yang hanya ada di dunia ni, satu suku tu ya. Juga Senui ni dia ada pecahan-pecahan suku lagi. Salah satunya hak suku ni apa Senui ke nama dia di Legong tu. Senui. Sebab Senui tu dia ada pecahan-pecahan lagi. Ada pecahan-pecahan lagi. Dia, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majoritinya 90% Islam di situ. Dia ada cerita kepada kami lah, Tok Batin ni, Tok Batin Islam lah. Mereka ni alhamdulillah Islam dah. Mereka kata tapi ada perkara adat-adat yang masih lagi mereka tak boleh nak buat. Dia kata kami pun tak tahu nak apa-apa. Duk nasihat, duk ngajak, tok guru ngajak pun dia tak boleh, sebab benda tu jadi macam dah sebati dalam diri dia. Apa dia? Benda hak sangat-sangat serius lah kata-kata. Iaitu yang dia kata susah sangat ialah bila menantu dengan mak mentua. Bayangkan dia kata kalaulah menantu lelaki dia tak boleh jumpa langsung dengan mak mentua dia. Kalau mak mentua dia lalu jalan tu dia kena pergi jauh. Kalau mak mentua dia adalah rumah tu dia tak boleh masuk. Maksudnya tak boleh jumpa langsung, dia tak boleh tengok, dia tak boleh lalu, dia tak boleh bertemu langsung dengan mak mentua dia. Tu adat tidak dia kata keseh ataupun main malang apa semua dan sebagainya. Kita tengok pelik maksudnya memang tak jumpa, tak boleh jumpa. Kalau mak mentua ada dia kena jalan jauh, dia kena pikuk jauh. Tanya balik kalau hak yang pak mentua macam mana? Sama juga dia kata. Isteri tak boleh jumpa dengan pak mentua, rupanya sama. Dia jadi tu. Pelik kita katakan lah. Kita kalau menikah kan mak mentua tu jadi mak kita betul ya. Tak boleh menikah dengan mak mentua kita. Jadi kalau bercerai pun tetap mak mentua tu jadi mak kita juga. Kan lah. Itu Islam bagi rapat, lagi baik, lagi macam mak kita sendirilah. Kena jaga kebajikan dan sebagainya. No? Tapi bagi adat mereka macam tu. Masya Allah. Mereka kata sebelum Islam, mereka kalau pi mati seseorang tu dia kena sembah dengan ayak suci depa lah. Dia kata habis rumah dengan rumah dengan
apa nama pakaian dengan orang, dengan laluan, semua kena tembak. Lepas tu lepas kalau tanam, lepas akan tanam ke arah barat ataupun bertentangan dengan kiblat lah. Kalau kita arah kiblat, lepas bertentangan dengan kiblat macam tu. Ni Islam lah cerita. Tapi kita kena buat ajar dakwah lah. Kena pergi. Maksudnya Allah SWT Sayyidina Muhammad tu majoriti Islam, banyak lagi di orang asli ni yang belum pergi Islam pun ada. Ada yang kawasan-kawasan Kristian kuasai. Belah Kemiren Highland tu banyak Kristian. Ya. Anjing biasalah yang lulu-legum pun anjing bawah rumah tu biasa. Kami pi di Sabah Sarawak. Mana? Kan? Rumah asli tu Islam tu. Bawah babi. Dia belah dah tak apa-apa tak bang. Sajalah dah biasa itu kami kena ada sekali dah. Kan. Babi duk main bawah tu ya. Kita pun Allah hai. Tak apalah nah. Seronok lama tak pi, saya pun dekat 2 tahun dah tak pi misi dakwah. Bawah. Di Sabah Sarawak ni lagi mencabarlah. Kat Malaysia ni dah ramai juga yang turun. Baik tak apalah cerita. Maksudnya unsur-unsur kejahiliah itu nak buangkan segala unsur-unsur perhambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat yang sedar mana yang berguna dan mana yang tidak berfaedah bagi umat yang berilmu dan berpengetahuan. Sebab itu kita kena hilangkan kejahilan dalam masyarakat. Dia kena ketuk kepala. Kadang-kadang lepas kan sedap khutbah Jumaat lah tu ni Bantan Tok Dik. Itu di baju di Mehmet tu, saya pun digeram itu. Tuan-tuan nak tunggu apa lagi? Awak nak rasa cerdik dah ke? Depa kan. Saya kata terus ke. Mailah mengaji. Sebab bila kita nak buat ibadah dengan kejahilan, kita dok rasa kita betul lah. Ni, sedap hari ni. Kan. Awak depa kata saya dok cokah. Saya cokah kami dengar. Alah dengar apa tak sedap. Dia kena ketuk. Kata. Macam tu passion lah, kadang-kadang tak boleh zakah direct lah. Tapi khutbah memang macam tu. Khutbah dia mesti bersemangat, dia mesti dalam keadaan yang betul-betul boleh menyedarkan manusia. Kuliah tak apa. Dia style tuan-tuan sekalian, dia masing-masing orang lah. Tapi kalau belajar teknik pengucapan awam, khutbah dengan cara yang betul dan dengan cara yang bersemangat, dengan lantang dan sebagainya. Kalau harap tuan-tuan khutbah dia Allah daripada awal metah semua jenis outspeaker ni, loudspeaker punya. Semangat takbir tengah khutbah, takbir. Kita dengar pun semangat balik buat yang tu. Tapi tak boleh buat, tak kira takbir tengah mayang lah, tengah khutbah lah. Baik. Jadi nak menghilangkan kejahilan dalam masyarakat, mau tak mau dengan majlis ilmu. Sekalipun dia ummi, tidak pandai menulis dan baca. Itu sifat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala bagi kepada Nabi ataupun tetapkan kepada Nabi. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan Al-Quran itu bukan daripada manusia. Kita boleh faham, guna logik akal. Orang-orang yang cerdik, orang yang ada pemikiran, dia boleh tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW yang memang orang tahu dah, orang jahiliah pun tahu, daripada kecil sampai besar, sampailah sebelum diutuskan menjadi Rasul, orang tahu dah Nabi memang tak boleh baca, memang tak boleh nak menulis. Bukan tak boleh baca, tak boleh menulis, itu bodoh dah. Sebab Allah Ta'ala buat macam tu. Sebab nak tunjuk kata apa? Quran itu main daripada wahyu yuha, bukan daripada hawa nafsu, tapi daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan kalau orang tak hati baca, dia tak boleh nak buat ayat-ayat tu. Orang tak hati menulis, macam mana dia nak buat susunan ayat-ayat Quran 30 juzuk tu? Kalau dia hati menulis, dia boleh menulis. Dia boleh menulis dan juga boleh haikah. Tu pun kita kata ada orang nak haikah Quran, tak boleh sama dan tak boleh menandingi Al-Quran. Kerana apa? Bagi pakar-pakar bahasa Arab, pakar-pakar nahwu balaghah dan sebagainya, tahu dah, ni manusia tak boleh buat macam ni. Manusia tak boleh. Sebab di luar kemampuan manusia, di luar daripada pemikiran manusia. Ni mesti dibuat oleh satu kuasa yang sangat hebat. Sebab dia boleh dah, dalam Quran dia cerita hak dulu ni. Cerita nabi-nabi yang terdahulu. Sedangkan
Tak ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ada yang ada dalam kitab Injil dan Taurat. Cerita tentang apa? Zaman kehadapan cerita dah. Ini bukan cerita bohong Macam mana Nabi yang tak reti nak baca? Kotlah Nabi reti baca, dia boleh baca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab ahli kitab ni. Tak boleh baca, macam mana dia nak menulis? Itu nak hebat. Kata nak tunjuk kata Quran tu betul-betul main daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya umat yang tidak mendapat petunjuk ke jalan yang baik, maka dialah umat yang jahil dan tidak berilmu. Sebab itu masyarakat yang bodoh jahil lah. Saya sebut bodoh orang marah. Tuan-tuan tak sedap kata tuan bodoh, marah. Tuan-tuan sedap lah kita ni jahil. Dia asal lembut sikit. Jahil murakab tu, bodoh bengong nama dia. Tak kasar lah. Bodoh okey sikit, bodoh. Dia rasa kena sebiji apa kasar. Lah, memang bahasa Kedah panggil bodoh. Awak tak sedap kata hang bodoh. Bodoh ni kena fikir juga. Bodoh dari segi apa? Dari segi menulis hang pandai, dari segi baca hang pandai tapi bodoh baca Quran. Bodoh dari segi ilmu agama, bodoh dari segi buat ibadat, bodoh daripada kenal Tuhan. Tu bodoh sebodoh-bodohnya. Saya bodoh aku mengaji dia ijazah ni. Haram Quran tak dibaca. Tu hang bodoh makna. Nampak faham tak? Depa bagi depa dari segi akademik depa cerdik, depa kata kami kan bodoh. Kami hang ijazah. Kami jadi engineer, doktor ni. Contoh. Bukan semua lah. Maksudnya ada je deh golongan-golongan yang macam tu. Cikgu. Mengana? Kan cikgu. So, saya pun cikgu juga. Mengajar sama lah. Nak kata kat sama. Kan? Kita sama. Cikgu kan cikgu ni. Cikgu dia cuti je. Tahun depan mana buka sekolah. Sonok kami. Tak tahu. Kan? Tak apalah nak cerita kata walaupun cikgu. Tapi kalau hang tak ada ilmu agama, hang tu bodoh. Sebab apa? Sebab hang buat ibadat membabi buta. Babi buta apa dah? Mengkhinzir buta. Itu kena jelas. Faham. Jangan biarkan kejahilan dalam diri kita. Maka kena menguasai ilmu, terutamanya ilmu fardu ain. Sekalipun dia tahu pelbagai ilmu dan menguasai segala bidang kemajuan dan ketabanan, walaupun dia tahu kata ilmu bidang kemajuan ekonomi, tahu tentang pertanian, tahu tentang ilmu ni, tapi kerana bodoh agama, maka dia tetap dipanggil bodoh sebodoh-bodohnya. Sebab itu yang paling penting. Tu saya sebut ke anak budak-budak lah. Hampa biar bodoh tak erti akademik tak apa, jangan tak erti semayang, jangan tak erti baca Quran. Rosak terus. Lepas ni dua-dua tak erti. Dah sungguh hak ada lah kan lah. Bukan nak kata sungguh nak. Saya dah habang mereka. Tak apalah, ustaz tak kisah hampa tak pandai baca, hampa tak pandai nak mengira dan sebagainya, tapi bagi pandai baca Quran, bagi pandai semayang, bagi reti sikit fardu ain. Bagi tekan hak tu. Jenuh kita kan lah. Nak boleh baca pun jenuh lah. Selalunya hak tak boleh baca Quran pun dia tak boleh baca. Tu masalah dia. Tak apalah kita pulun bagi buat. Bagi boleh juga. Pulun mak-pak marah pula. Pergi. Ngajak neri. Ngana. Ngajak neri tak mau pula. Baik, sesungguhnya kejatuhan suatu bangsa adalah berpunca daripada pengaruh jahiliah tadi. Yang telah menguasai anak bangsanya. Kerosakan sesuatu bangsa, kerosakan ataupun kejatuhan sesuatu negara akibat kejahilan dalam masyarakat. Dalam negara dia. Tuan-tuan tengok, negara-negara yang miskin, kerana apa? Kerana rakyat dia bodoh. Rakyat dia tidak mengambil berat tentang ilmu. Tuan-tuan boleh tengok, saya merantau banyak negara. Cikgu Baman lagi lah. Seantara dunia tapi. Saya pergi ke Afrika, saya tahu. Saya pergi ke India, saya pergi ke China, saya pergi negara ke Indonesia tu biasa. Negara-negara tuan-tuan sekalian, boleh tengok negara yang miskin ini akibat apa? Akibat rakyat dia bodoh. Rakyat dia tidak berpengetahuan. Afrika sebab apa? Sebab sistem pendidikannya sangat-sangat lemah. Mereka tidak ambil berat. Ramai yang tidak boleh baca Quran. Kalau turun ke pedalaman dan sebagainya tak boleh baca Quran. Itu juga di Afrika, di India. India bukan rakyat dia miskin, tapi di tempat-tempat orang Islam,
perkampungan kaum Islam yang susah ni, depa tak ada tempat pengajian, depa tak ada diberikan hak untuk mengaji. Depa dikatakan, contohnya negara Assam, India, depa dikatakan sebagai pelarian mai daripada Bangladesh dan sebagainya. Sedangkan depa memang duduk situ dah, lahir situ lah, duduk situ dah, tapi tidak diiktiraf, maka tidak diberikan hak untuk pendidikan, maka rakyat jadi miskin. Bayangkan tuan-tuan, kenapa? Kerana miskinnya kerana pendidikan. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rakyat yang cerdik, insya-Allah negaranya akan negara maju. Cina, tuan-tuan sekalian, sangat berat tentang pendidikan. Walaupun kita tak pernah banyak tak setuju dengan Cina. Bila pergi Cina, kita tengok kebanyakan ekonomi dikuasai oleh mereka. Mereka mengambil berat tentang ilmu ni. Sistem pendidikan dia wajibkan semua rakyat dia belajar. Tak hantar anak ke sekolah, lepas ambil tindakan. Ibu bapa yang akan diambil, dikenakan tindakan dan sebagainya. Kita anak-anak tak pergi sekolah, main terapi kan mengaji dah. Kan? Ni mak pak kadang-kadang kata mak pak bodoh ni. Marah kan. Tak sungguh. Dia kata terapi kan mengaji dah hujung-hujung tahun ni. Kan? Kena buat TKP, hari ni terapi dah. Cuti hujung tahun dah. Hari ni pun tak pergi dah. Sedangkan pergi sekolah sekurang-kurangnya dapat walaupun sedikit, itu dika manfaat untuk diri dia. Betul tak? Mesti pi walaupun saat ada ilmu yang dia belajar. Kita main malam ni, enggak. Walaupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik bini kata tak ingat apa lah. Babang, ngaji apa malam ni, kita pun tak tahu nak cerita kat bini, selalu macam tu lah. Ngaku sendiri lah, selalu macam tu lah. Tapi mana ada manfaat. Ada yang kita dapat, tapi kita lupa nak cerita apa pun tak tahu dah. Tapi kalau buka sakit, kita ingat lah balik kan lah. Lalu macam tu lah. Saya pun sama lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di samping pula mereka dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Lihat dan renung ke belakang. Dan bertanya kepada sejarah. Tidakkah tamadun Yunani dan Rom dan Parsi itu jatuh dan hancur disebabkan pengaruh jahiliah tadi. Dulu Rom dan Parsi negara paling berpengaruh. Sebelum tu kita tengok banyak lagi lah. Kerajaan Babylon, kerajaan Namrud dan sebagainya. Namrud tu Babylon lah. Kerajaan Mesir, kerajaan Mesir lah, kerajaan Fir'aun tu. Tamadun sangat hebat. Bayangkan taman tergantung Babylon. Macam mana mereka punya ilmu mereka dengan ilmu falak. Mereka buat satu bangunan yang tinggi untuk mereka nak ukur, mereka nak tengok planet dan sebagainya. Sistem falak mereka sangat canggih. Daripada sistem mereka, daripada kiraan-kiraan Yunani dia, falsafah dia. Oh, hebat. Selepas itu datangnya Rom, falsafah Yunani dan sebagainya. Cikgu belajar falsafah ni hebatnya. Pluto lagi? Banyak lah jenis tu. Kan? Saya pun lupa lah. Dia tak main. Dia mengaji kat lah masa falsafah ni, ilmu falsafah ni. Nak cerita kata hebatnya bidang ilmu, tapi akhirnya jatuh. Kenapa? Masyarakat dia tak mau kembali kepada ataupun pengaruh dengan jahiliah. Dengan kejahiliah. Pengikut-pengikut yang berdasarkan taklid. Taklid ni apa? Jenis ikut saja. Jenis ikut tanpa ilmu. Orang semayang, dia semayang. Orang puasa, dia puasa. Netang apa, tak tahu. Dia ikut dia. Budak-budak memanglah mula dengan ikut. Dia tengok pak dia semayang, dia semayang. Anak kita kecil ikut Fatihah pun kadang-kadang dia boleh ikut. Umur 3-4 tahun. Tapi sampai masa dia perlu tahu apa yang dia sebut, apa yang dia buat. Mula-mula dia mula ikut. Betul? Tapi mulakan dengan ikut dan kita kena ajar. Saya budak je satu. Budak tadika. Pelik kak saya cikgu. Garang-garang saya. Lepas suka ajak pra sekolah. Aku pun pening pala. Tak, saya garang ni habis cerita budak-budak lalu ni. Saya ngawah. Kepada nama ketua mengawah kudu bising. Lepas bising ni, kalau saya lalu ni, lepas sengak beh. Dalam tu garang tu ni, lepas kata, saya ajak pra sekolah. Lama, bukan sikit. Tekan, daripada sekolah sebelum ni pun, yang ajak pra, mai sini pun dia ajak pra. Aku ni pun pening pala. Tak mana, kan rupa-rupanya Ustaz mai budak senang ni. Budak sengak, Ustaz gerakah lepas tu. Kan? Ustaz pandai Ustaz main menari
menyanyi dengan depa. Budak tadika, budak pastilah kau nak menyanyi ya. Kan saya bawa laptop, kan tengok apa nama Upin Ipin, hak baca Quran kan. Kan ada kan. Bukan hak tengok hak biasa-biasa, tengok sebenarnya bacaan Upin Ipin. Depa sono, aku relax. Apa ikut-ikut. Ikut kan. Lepas tu doa-doa semua ada video-video hak depa ni kan Upin Ipin, apa nama Omar Hana dan sebagainya. Ingat hari-hari ulang yang sama. Ustaz ni depa kata kat saya, Ustaz ada ulang benda sama. Wah nak ajar. Kalau pengaku ikut suka aku. Sebab apa? Budak-budak ni dia fresh. Bila kita ulang benda yang sama dia boleh ingat. Bayangkan selama ni depa ngajak haram tak hati aku pi ngajak depa ingat dah. Sebab apa? Ulang benda sama. Bayangkan jauh satu dah boleh ingat tahiyat akhir. Nak buat macam mana? Bila pemakah habis masa 10 minit. Saya wajib dah. Sebelum mengajak kuliah, saya akan mulakan dengan Fatihah, batu dengan juzuk amma, surah-surah pilihan ulang. Lepas tu mula dengan budak-budak jasa tu lah. Dengan tahiyat akhir, dengan apa nama doa qunut. Budak hari-hari sebut, ingat tak? Ingat. Ni taklid ni ikut ni. Haram tak tahu apa. Doa qunut tang mana baca pun dia tak tahu. Tapi dah hari-hari baca dia ingat. Dia bawa depan ni, hak ni yang ustaz suruh hafal tu ni. Nampak tak? Malah. Tak tahu kan dah. Tu cara kita ikut suka. Baik. Sekalipun mereka berilmu. Tapi mereka jahil. Sebab apa? Mereka taklid, mereka tak tahu apa. Mereka bagaikan kanak-kanak sekalipun mereka dah rasa. Dan mereka terus keadaan sebagai kanak-kanak yang jahil sehingga mereka dibebaskan. Maksudnya, kita kena pastikan anak-anak kita ni bukan sekadar ikut dan dia mengetahui apa yang dia ikut. Kita semua pun taklid juga, tapi bukan taklid yang ada ilmu. Kita pengikut. Betul? Kita tak boleh ambil sendiri. Kita taklid kepada mazhab Syafi'i. Taklid maksudnya ikut. Ikut. Kita jadi pengikut. Kita tak buat mazhab sendiri. Kau Ustaz Zul nak buat mazhab sendiri kan? Tak boleh. Tidak ada kesalahan, tapi dengan syarat mesti sampai syarat-syarat mujtahid. Kita kena faham. Mazhab ni bukan hampat tu ya. Ada ulama mazhab, ada ulama mujtahid. Mujtahid ulama yang dia ada mazhab dia sendiri. Ulama mazhab ialah ulama yang ada dalam mazhab. Contohnya mazhab Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ialah ulama mujtahid sebab dia yang mengasaskan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia ada ulama-ulama dia. Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ghazali, Imam banyak lagi lah. Itu juga mazhab Hanafi. Ada Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ni dia ialah mazhab Imam mazhab. Sebab dia pengikut kepada Imam Hanafi. Nampak? Macam tu. Dan ada mazhab yang ada tapi tak popular. Contohnya apa? Mazhab Imam Sufyan As-Sawri. Dia ada mazhab dia sendiri. Imam Hasan Al-Banna, dia ada mazhab dia sendiri. Tapi tak dipopularkan, tak diteruskan ataupun tidak disebarkan oleh pengikut-pengikut dia. Sebab apa? Mereka adalah imam mujtahid. Mereka faham Quran, faham sunnah, faham hadis dan sebagainya. Kita Quran pun duk menghorap macam puak-puak tu kan. Kami tak mau ikut Quran sunnah. Habis tu hang ikut siapa? Hang ikut siapa? Kami kalau ikut Quran, betul nak ambil mana? Ambil ikut tafsir. Tafsir tu ialah mazhab yang kelima. Faham? Kami ikut Imam Ibn Taymiyah. Maka Ibn Taymiyah adalah mazhab Imam Ibn Taymiyah. Imam Jauzi, Ibn Jauzi dan sebagainya, ataupun Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab. Maafkan jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahhabiyah tu mazhab tu. Wahabi merupakan satu mazhab Wahhabi, Salafi. Tak ada masalah. Mai isu macam-macam pula dah. Kan dah. Larangan kepada merayakan sambutan Maulid Rasul. Tak bagi keluar arahan negeri hujung tak kena PKP. Faham tak? Tak faham? Hujung. Kan?
Larangan semua masjid surau tidak menyambut sambutan Maulid Rasul. Tapi peliknya kalau pemimpin Maulid buat birthday kau tu dah. Kan? Birthday besar. Buat kunuri kenara dan sebagainya. Tu tak bid'ah dah. Sambut Nabi bid'ah. Nabi sendiri pun sambut birthday dia. Anak kata apa? Tapi dengan cara apa? Dengan cara puasa. Nabi puasa pada hari Isnin. Kenapa Nabi kata? Aku puasa hari Isnin kerana hari kelahiran aku. Kita sambutlah dengan puasa. Betul tak? Kita sambut lahirnya Nabi SAW dengan apa? Dengan kita buat ceramah beringat Nabi. Bukan ada benda pelik-pelik. Kalau bid'ah benda haram tu, dah. Dalam maulid tu benda yang baik lah. Ada kenuri maulid. Nuri bagus tak bagus bagi orang makan? Bagus. Ada ceramah bagus tak bagus? Bagus. Nama ya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nombor 5. Dalam peperangan Hunain ini terbukti adalah perlindungan Allah Ta'ala atas jiwa dan diri Nabi SAW. Sewaktu tentera Islam porak-poranda pada peringkat awal perang ini, berusahalah Syaibah bin Osman untuk balas dendam ke atas diri Nabi SAW kerana bapaknya dibunuh dalam peperangan Uhud. Ni nak cerita kata Nabi SAW ini pada peperangan Hunain dilindungi oleh Allah Ta'ala, jiwa dan diri Nabi. Syaibah bin Osman ni dia nak balas dendam pada Nabi SAW kerana pak dia syahid ataupun mati, dibunuh dalam peperangan Uhud. Maka Syaibah cerita bahawa aku ni mendekati Nabi SAW hendak membunuhnya. Tiba-tiba terasa sesuatu menghalang diri aku, lalu aku tidak berdaya melakukannya. Dengan itu ketahuilah bahawa ia terhalang daripada aku. Syaibah ni dia nak pergi bunuh Nabi SAW, tapi dia tak berupaya. Dia ada sesuatu yang halang diri dia. Maka dia tahu kata ada sesuatu yang menghalang dia daripada aku mendekati Nabi SAW. Dia tak boleh nak dekat. Dia tak ada kemampuan untuk membunuh Nabi. Satu penghinaan. Sebab itulah Nabi SAW dalam keadaan mati, dalam keadaan yang mulia, tidak dibunuh dan sebagainya. Nabi-Nabi yang terdahulu ada yang dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW dipelihara, dilindungi oleh Allah Ta'ala, bersamping dengan perlindungan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau tuan-tuan perasan, tersebut dah dalam cerita peperangan Hunain. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW ini sahabat-sahabat dia duduk depan, lindungi Nabi. Sayyidina Talha bin Ubaidillah letakkan pedang ni, penuh pedang ni, 70 letakkan pedang untuk menyelamatkan dan menjaga, menjadikan diri dia perisai, lindungi Nabi SAW. Tapi dalam perang Uhud, Nabi duduk depan. Sahabat-sahabat dalam keadaan kelang kabut. Dia kena head attack badah. Apa nama? Ambush lah orang putih. Orang pasal orang kampung saya panggil ambush. Masa ada main apa nama caplum, kita pergi ambush, main caplum kan. Main tembak napang guna petrong lah. Maman tu macam tak bisa main. Dengar lah. Ambush. Dalam keadaan lepas subuh kena ambush, kelang kabut ni, walaupun dalam keadaan ramai. Ya Quran cerita kamu merasakan kamu ramai, tetapi yang berikan kemenangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan ramai, bila kena ambush, kelang kabut, pecah habis, lari habis. Dia ceramuk habis, tidak tersusun. Tetapi Nabi SAW naik, wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, mailah duduk belakang aku, mailah. Nabi berikan semangat, duduk di belakang Nabi SAW. Kenapa? Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pemimpin ni mesti kadang-kadangnya ada perlu berada di belakang untuk ditahankan oleh anak buah. Tapi kadang-kadang perlu berada di hadapan untuk memberikan semangat kepada anak buah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persoalan, kalau nak mati pemimpin dulu kah, anak buah dulu, tentera dulu, panglima mati dulu kah, askar mati dulu? Nak cerita kata pertahankan panglima ni, kerana bila panglima mati maka akan habis semua. Kalau dulu peperangan dulu ni, kalau bunuhnya panglima, kalah. Ataupun panji tentera tu,
Kalau jatuh di rampas, jatuh pun habis dah. Itu. Kan mana kota Konstantinopel Hasan dia ambil panji, dia letakkan di menara apa nama kota tembok Costa Konstantinopel. Walaupun dia mati tapi menara apa nama panji tu tertegak. Dia menaikkan semangat. Cepat-cepat panji hak depa dah jatuh dah, dibalikkan jatuhkan. Baik, itu penting benar-benar ni. Simbol-simbol ni kena jaga. Sebab dia berikan semangat, berikan entiti dalam Islam lah juga. Simbol-simbol Islam kena pertahankan. Itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa yang lagi jadi di Perancis. Kita duk kempen boikot barang Perancis. Mereka melukis karikatur yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pemuda umur 18 bunuh mensyarah dia yang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pemuda kita agak kalau jadi pintu ke pani. Mani tu mani. Saya rasa lena dan segala. Keberanian ataupun kekuatan pemuda-pemuda kita ni masih duk keadaan yang lemah. Baik itu kena timbulkan semangat jihad, semangat untuk pertahankan Islam, pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam khutbah ni saya sangat-sangat semesti saya sebut pada pemuda. Wahai anak muda, hangpa duk lena apa ke? Saya sangat-sangat ambil berat. Sebab baru ni tengok anak-anak muda ni sangat kurang dalam jemaah. Kita PKP ya alasannya. Tapi memang kekurangan anak-anak muda bila remaja-remaja. Kata-kata 16 tahun tak PKP. Tapi atas daripada 16 pun kurang. Memang nampak ke arah 30 ke atas. Hak bawah 30 ni kurang. Tak tahulah depa kerja ke apa kan. Tapi kita tengok anak-anak muda kita ni akan hanyut. Kita tewas dengan dunia jika mereka tidak diberikan kesedaran dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Kita sambung pada bulan depan. Kali lama. Sikit sudah. Sehari selai. Sebulan selai. Sekarang sebulan kalau tak main lambat lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah bulan depan Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk kita sama-sama hadir. Tuan-tuan sekalian, sikit iklan untuk dana pondok. Saya ada bawa mai buah delima asli daripada Mesir. Orang yang biasa makan, orang biasa tengok pergi Mesir tahu insya-Allah manis, besar, merah, menyala. Sekilo 12 ringgit saya bawa lagi pi kat kereta saya lah. Yang tak bawa duit balik ambil. Membeli sambil menderma. Satu harga tu apa nama 65 ringgit. InsyaAllah. Saya risau itu ni PKP tu. PKP ni jenuh aku tahu. Saya ambil 50 kotak ataupun 50 harga takut tak habis. Alhamdulillah insyaAllah. Tuan-tuan ambil satu harga seorang lega saya. Sebab kenuri. Tapi memang sedap insyaAllah. Sebab ni apa Mesir kami tahap ke Mesir ni tahulah. Cikgu Zul tahu lah. Dia memang sedap. Dia lain lah insyaAllah. Tak macam kita beli pasar malam di Beli India Cina tak. Dia Mesir ni dia merah. Mana? Tak boleh try lah insyaAllah. Niat sebagai infak untuk fi sabilillah insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Allah alam, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kelemahan Yesus dan semuanya kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.